Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Kami sekarang berada di Bali, Indonesia untuk review Honda CR-V. Sebab apa? Bukan kereta ni dah end production ke? Dah nak tamat? Dah nak ganti dengan model baru? Betul, sebab ada yang bertanya, adakah pada tahun 2023 ni masih berbaloi tak nak beli Honda CR-V ni? The King ni. Masih berbaloi tak? Sebab tu kami buat video pada hari ini, dan juga pada hari ini kami tak cerita, tak review. In fact, kami dah review dah pun CR-V ni beberapa kali. Hari ini kami nak compilekan 4 benda menarik kenapa anda patut consider CR-V ni sebagai salah satu pilihan SUV segmen C yang ada dalam pasaran. Yang pertama, ini ialah sebuah SUV yang sangat-sangat praktikal. Bila dia dah facelift, dia tambah lagi satu function yang dipanggil remote start. Contohnya kalau kita duduk dekat apartmen atau kita duduk dekat rumah teres tapi kita malas keluar rumah, kita nak sejukkan dulu kereta, kita boleh start menggunakan remote saja. Dengan syarat dia kena lock dulu. Bila dia dah lock, bila kita nak start, kita just hold je button hold ni, dia akan start. Okey? Dengar. Dia dah lock. Dia dah start. Walaupun dia start, pintu tetap berkunci. Okey, untuk praktikal tu juga. Untuk ciri praktikal tu juga, keluar masuk, mobility keluar masuk kereta ni memang sangat senang. Tak perlu ada side step pun. Sebab walaupun dia nampak tinggi, sebenarnya akses dia sangat senang. Langkah. Even kita yang dewasa ke, budak-budak ke, memang senang keluar masuk kereta ni. Praktikal. Apa lagi? Dia punya tempat simpan barang memang sangat-sangat banyak. Tengok dekat panel pintu, dekat atas ni, dekat tengah. Yang paling unik tahu tak apa? Ni dia punya konsol tengah. Okey, sekarang kita nampak macam tak besar kan? Bila kita keluarkan yang ni, benda ni boleh taruh, kalau beg bini tu, beg guni pun boleh taruh. Saya punya posh bag ni memang besar, tak ada masalah muat dalam ni. Nak letak laptop pun boleh kita nak simpan dalam ni. Menunjukkan bahawa memang practicality diutamakan bila dia orang design CR-V ni. Okey, dia punya seat across the variant, daripada paling rendah sampai paling tinggi menggunakan seat yang sama. Kulit perforated, tak rasa panas langsung. Dia punya electric adjust ni semua model, semua variant ada, driver dan juga passenger. Selalunya kalau variant atas saja baru ada dua. Yang ni tidak, semua variant dia bagi. Memang Honda tak kedekut spek dengan CR-V ni. Practical. Untuk praktikal juga, engineer dia bukan fikir saja orang keluar masuk dalam kereta jadi senang. Keluar masuk barang ikut boot pun juga senang. Ini adalah SUV yang paling rendah boot dia. Nampak? Memang betul-betul rendah. Paras lutut saya je. Kalau kita compare dengan SUV lain, semuanya paras-paras ni. Jadi kalau kita nak letak barang atau orang rumah tak berapa tinggi atau anak nak masuk keluar barang, memang nampak kita orang berada di Bali. Kita orang bercuti, jadi barang kita orang banyak. Untuk model yang terbaru ni, selain daripada 2.0, model 1.5 TC ke atas memang dah datang standard dengan electric tailgate. Nak ada main tarik-tarik dah macam tu. Nampak? Yang kedua, space. Kalau kita compare dengan SUV segmen C yang ada dalam pasaran, SUV ni menang tanpa bertanding. Memang dia sangat luas, sangat praktikal, sangat besar dia punya space. Saya duduk dekat second row. Saya 178 cm atau hampir 6 kaki. Tapi dengan keadaan saya memandu juga, nampak dia punya space. Knee room, leg room, head room, shoulder room memang luas. Kalau kita nak naik 3 orang sekalipun dekat sini memang tak ada masalah. Even, okey, model ni adalah model all-wheel drive. Bermaksud dekat bawah lantai kereta ni dia memang ada propeller shaft untuk menyambungkan gearbox depan dengan juga axle belakang. Tetapi bijaknya engineer Honda ni, walaupun kereta ni rendah tapi dia tak ada hum. Almost tak ada. Adalah sikit, tapi kalau orang duduk kat bahagian tengah, dia tidak perlu kangkang macam tu. Dia boleh letak kaki di atas hum yang kecil ni. Itu yang kita panggil space yang sangat-sangat bijak. Brilliant Honda. Yang ketiga, dia punya power. Kita semua tahulah yang ini dia datang dengan model engine 1.4 silinder VTEC turbo. Power dia 190 horsepower dan 243 Nm of torque. Dalam keluarga 1.5 turbo Honda, ini adalah yang paling berkuasa, yang paling tinggi. Dia datang dengan transmission CVT dan juga pedal shift. Untuk teknologi CVT pada hari ini, saya masih rasa Honda adalah
yang terbaik. Kalau kita paksa sekalipun enjin dia pergi, rubber band effect, dia menderu tu memang tidak rasa macam dia pakai CVT. Sebab Honda memang dah pakai CVT daripada dulu. Dia dah perbaiki. Jadi sangat-sangat natural. Okey. Power. Dia punya selesa. Kereta ni dia datang dengan rim 18 inci. Yang ni bunga baru untuk model facelift. Tapi tayar dia 60 siri. Memang kalau kita langgar lubang, kereta ni memang lebih kepada keselesaan. Dia punya kestabilan tu kurang sikit dekat situ. Cumanya dia ada bising sikit. Okey, kalau anda ada bajet, bila tayar Toyo ni habis, mungkin boleh tukar tayar yang model lain yang mungkin lebih senyap. Untuk power dia juga, penggunaan minyak macam mana? Okey, disebabkan ini enjin force induction, selagi anda boleh maintain dia punya RPM pada rendah, mungkin 2000, 2500 ke bawah, minyak dia okey, macam kereta kecil yang biasa. Tapi kalau anda high revving 3000, 5000 ke atas, minyak dia memang sangat mentega darah. Kena ingat, kereta ni 1.5 turbo. Dia punya road tax cuma RM90. Power dia sama macam power 2.4, 2.5 macam tu. Jadi kena fikir secara rasional. Yang keempat, safety. Kita kena tahu yang CR-V ni memang market leader dari segi teknologi. Waktu dia launch dulu pun pada 2016, dia pun dah datang dengan Honda Sensing. Dan Honda Sensing itu adalah autonomous dia dah level 2 pada tahun 2016. Sedangkan kereta-kereta lain yang keluar 2018, 2019 ada yang masih pakai level 1. Betapa canggihnya Honda pada waktu itu. Dan pada waktu itu juga Honda Sensing hanya dibekalkan pada model 1.5 TCP, maksudnya yang paling atas. Tapi bila dah 2023, dia bagi semua Honda Sensing kecuali untuk model 2.0 4 silinder tu. Yang 1.5 ke atas semua dah dapat standard dengan Honda Sensing. Honda Sensing dia ada, yang paling saya suka dia punya adaptive cruise control. Pada 2016 kali dia orang dah datang dah dengan steering correction tu. Masa tu saya macam jakun jugalah bawa kereta, steering dia pusing sini. Pada 2016, ini kita cerita 7 tahun dulu bro. Ini dah pada hari ini dia masih tidak rasa kuno. Dia masih dalam kategori moden. Malah walaupun dah nak tamat pun pengeluaran dia ni, dia punya safety system masih mendahului pesaing-pesaing dia yang lebih baru ada dalam pasaran. Persoalannya, berbaloi tak kita beli CR-V ni, sedangkan tak lama lagi model baru dah nak keluar? Berbaloi tak? Okey, kalau anda tanya, jawapan saya straight, ya, berbaloi. Ini adalah model yang sudah mature. Masa di awal-awal pengeluaran dulu, dia ada beberapa isu lah. Isu pun tidaklah major, minor je. Dia ada steering rack sikit, lepas tu dia punya brake bergegar, lepas tu fuel pump dia dah recall. Tapi masalah-masalah tu dah tak ada untuk model-model facelift. Itulah untung bila kita beli model yang dah mature dalam pasaran. Kalau kita nak tunggu, ada orang tanya, bang, apa, tunggu je lah bang, CR-V baru pun lagi cantik, saya nak keluar. Dari segi teknologi, CR-V baru dengan yang lama tu, dia bukan macam dulu tau. Sekarang teknologi dah tak jauh, dah tak beza. Mungkin 10-20% je beza dia. Dari segi design, yes. Tapi dari segi teknologi, dari segi proven teknologi, ini adalah antara yang terbaik saya boleh kata ada dalam pasaran. Since 2016 sampai 2023. Kalau orang tanya saya, segmen C, apa keutamaan dia? Power, space, dia menang. Space tu memang yang lain memang tak boleh lawan lah. Okay, itulah video kita pada hari ni. Harga dia bermula, kalau yang 2.0 tu dalam 1.4 lebih, yang ni dalam 1.7 lebih. Dapat semua, ini dah full spec semua dah. Okay, pada anda di luar sana yang mungkin baru saja menemui Mekanikal Malaysia, sudah kira jangan menekan butang subscribe, butang like dan juga butang lonceng. Terima kasih kerana menonton dan menyaport kami.